Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabul kiram, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hidayah, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada malam ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Mastika Hadis. Masih lagi dalam bahagian muqaddimah dan kita masih lagi membahaskan bab yang keempat, kelebihan-kelebihan dalam agama Islam. Atau dalam perkataan lainnya, apa untungnya kita menjadi orang Islam. Dan kita sambung bacaan di dalam kitab edisi tulisan Rumi pada muka surat 31 pada hadis yang ke-11. Muka surat 31 hadis nombor 11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kamu mengerjakan amal-amal yang membuktikan keislamannya dengan sebaik-baiknya, yakni dengan
niat yang betul serta ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiap-tiap kebaikan yang dikerjakannya itu akan ditulis baginya 10 kebaikan yang menyamainya, yakni 10 kali ganda, sehingga kepada 700 kali ganda. Dan adapun tiap-tiap satu kejahatan yang dilakukannya akan ditulis baginya 1 kejahatan yang menyamainya. Tuan-tuan, ibu ayah sekalian, malam ni kita tengok antara perkara yang berkait secara langsung dalam setiap kerja amal yang kita buat setiap hari. Baik kerja itu namanya amalan wajib ataupun amalan-amalan yang sunat. Dan dalam hadis ini Nabi SAW menceritakan betapa beruntungnya kita menjadi seorang Muslim. Dan ini pernah kita sebut dulu. Kita jadi orang Islam ni untung, sebab sekecil pun, wa imma orang kata sebesar zarah, besar debu pun, kebaikan yang kita buat tetap ada pahala di sisi Allah. Contoh saya pernah sebut dululah. Katalah datang seorang toki non-Muslim lah. Toki balak ke toki apa tak kira lah, acong ke mutusami ke, dia jumpa Tuan Nazir, dia kata, tuan, saya nak bagi duit, nak derma lah untuk Masjid Hidayah ni 1 juta ringgit Malaysia. Siapa bagi? Acong, non-Muslim. Kita yang duduk dalam masjid ni sebagai orang Islam bagi RM1 je. So, mana yang ada pahala? Hak RM1 tadi. Yang 1 juta tu mungkin dapat nama dan penghargaan dunia. Tapi kita bagi RM1, tapi atas kapasiti tiket kita sebagai seorang Muslim, ada pahala di sisi Allah. Yang non-Muslim tadi bagilah 1 juta ke 2 bilion ke berapa ke, tak ada pahala. Sebab itu aturan yang Allah Ta'ala buat. Jadi malam ni kita tengok hadis itu. Hadis yang Rasulullah sebut, siapa di kalangan orang Islam yang buat satu amalan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keikhlasan, dia akan dapat setiap kebaikan yang dia buat itu minimanya 10 pahala. Bukan 1 tau, minimanya 10, dan dia boleh pergi mencecah 700 kali ganda. Contoh, tuan-tuan, ibu ayah duduk dalam Masjid Hidayah malam ni, niat iktikaf, kan? Nawaitul i'tikaf fi hazal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku duduk i'tikaf, niat i'tikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan niat sungguh-sungguh, 10 pahala dalam tangan. Itu confirm berdasarkan hadis yang Rasulullah sebut tadi. Dia boleh pergi jadi 20 ke Ustaz? Boleh? 20 boleh, 200 boleh, 700 pun boleh. Bergantung pada niat kita, tahap keikhlasan kita dan macam-macam lah. Yang itu berapa tu, itu Allah punya cerita lah, bukan kita. Jangan kita calculation pula, itu tak payah. Cuma Rasulullah bagi basic. Setiap benda baik yang kamu buat, satu kebaikan asasnya 10 pahala, dan dia boleh pergi sampai 700 kali ganda. Kalau kita baca ayat sedekah,
dalam Quran. Ayat yang Allah sebut perumpamaan orang yang infak seperti menanam sebiji benih kan. Dan daripada sebiji benih itu tumbuhnya 7 dahan atau 7 tangkai. Satu tangkai Allah kata ada mi'atu habbah, 100 biji. So 7 tangkai sebiji benih itu maksud dia satu kebaikan. Tumbuhnya satu infak yang kita beri, dia boleh tumbuh 7 dahan. Satu dahan 100 biji. Maknanya ada 700 biji. Ibarat 700 pahala. Dan Allah sambung ayat ujung tu dalam ayat surah itulah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dia bukan 700 tu pemati dia dekat situ, tak. Dia bukan kita kata maksimum 700, itu asas yang Nabi letak. Tapi wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah kata aku sebagai Tuhan boleh gandakan lebih daripada 700 tu. Dia boleh pergi unlimited. Macam tu tak. Jadi tuan-tuan, kita usah kira berapa pahala-pahala tu, cuma tugas kita buat saja. Macam tuan-tuan baca Quran lah kan. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu ada berapa huruf guys tu? Bismillah ada berapa huruf? 19 kan? Betul 19. Kira betul aja lah. Tak pernah kira ustaz. Tak apalah. Katalah 19 huruf tak? Dengan sabdu apa semua tu. Kita pun bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dah. Satu huruf 10 pahala dah 190. Ni contoh tak? Lepas tu alif lam mim 3 huruf kan? 3 huruf dah 30 pahala. 190 campur 30 220. Sadaqallahul azim. Dia baca tu ya. Bismillah, lepas tu alif lam mim. Kenapa berhenti? Dah 220 okey ustaz untuk hari ni. Dah. Cuba baca lebih sikit tak? Lebih lagi. Ni contoh saja pengiraan. Sebab itu yang Rasulullah sebut. Maknanya tuan-tuan, ibu ayah sekalian, bahasa mudah dia, tugas kita buat baik je. Itu aja. Jangan buat benda yang tidak-tidak, jangan buat benda yang merapu, jangan buat benda yang melanggar perintah agama. Sebab Allah ni Tuhan yang sangat-sangat baik. Dia bagi pahala ni tak sama macam dia balas dosa. Pahala, satu kebaikan minimal 10. Tetapi dalam hadis tu Nabi sebut, penutup hadis itu Nabi kata, akan tetapi satu dosa yang kamu buat, satu kesalahan yang kamu buat, Allah kira satu saja. Orang berjudi dosa dia satu je. Orang merompak dosanya satu je. Malaysia ni kehebat gak tuan-tuan. Semalam ada rompakan kan. Bukan rompakan, apa dia panggil, Samun di tengah highway, di Lebuh Raya Best Raya. Anggaran kerugian 3.5 juta. Sebab yang bawa duit tu, dia bawa duit dengan emas. Dia macam ni lah, supplier hantar barang kemas dekat kedai emas. Tak tahulah macam mana perompak tu boleh kesan. Dia blok tengah-tengah highway tu, dekat lane paling kanan tu, divider tengah tu. Satu blok tepi, satu blok belakang. Memang tak boleh lari. Turun buat parang je tuan. Tapi yalah, orang boleh buat video je lah kan. Siapa yang nak berani tolong macam tu. Jadi tak usah kita buat pelik-pelik begitulah. Buat benda yang, sebab macam ni, baiknya Allah tu, orang buat jahat satu je pahala, satu je dosa lah. Dia tak ganda. Kalau ganda mampus tuan. Itu je cerita.
Dalam tak ganda pun ramai kena humban dalam neraka. Katalah mengumpat minima 10 dosa. Tak. Dan Allah boleh ganda sampai 700. Habis tu pakai masuk neraka semua. Tapi sebab Allah ni sangat-sangat baik, satu kejahatan dikira satu je. Tapi satu kebaikan Allah tak bayar satu. Ibarat satu kebaikan Allah bayar RM10. Ibarat 10 kan. Dan Allah boleh ganda sampai 700 dan lebih daripada itu. Jadi kalau ini yang kita dah nampak dia punya kelebihan, melakukan kebaikan dan menghindarkan dosa, maka kita kena buat lah. Kita nak tunggu apa lagi tuan-tuan, ibu ayah sekalian? Sebab saya tiap kali kuliah, inilah benda yang saya sebut, kita akan mati. Kita akan mati tuan-tuan. Sebab itu yang paling penting ialah preparation kita, membawa bekalan masa mati itu besok. Saya mengajar di satu surau tuan-tuan, secara bulanan, tetap bulanan, hari Khamis minggu yang pertama, 2 minggu lagi lah. Jadi dalam minggu lepas saya dapat, kebetulan AJK itu dia WhatsApp saya, dia kata, Ustaz, tolong wawar dalam grup WhatsApp geng Ustaz, hari Sabtu ni kita ada kosong kuliah maghrib, jadi kalau ada Ustaz free boleh PM lah, dia kata. Okey lah, saya tolong wawar. Lepas tu dia beritahu, dia kata, Ustaz, salah seorang jemaah kita meninggal Ustaz, meninggal dunia. Dia sebutlah nama. Saya kata, bang, nama ni saya tak apa cam, ada gambar tak? Hantar gambar, saya kata. Sebab saya dengan tuan-tuan kan, saya kenal lah muka tuan-tuan, tapi saya tak kenal semua nama kan. Mana yang kita rapat-rapat kita kenal tu, kita kenal lah namanya apa. Jadi saya kata, nama saya tak perasan, hantar gambar. Kali dia pun hantar, ni Ustaz, rupanya gambar bendahari. Bendahari memang kita kenal sangat lah. Sebab ustaz-ustaz lepas kuliah memang cari bendahari je. Kan, memang kenal rapat lah. Jadi dia pun hantar gambar lah. Saya kata, ini ke kenal sangat-sangat? Memang kenal lah. Lepas Ismail Isyak dia jumpa kita, salam bagi sagu hati kuliah, diiring kita turun tangga surau tu, dia borak-borak kat tangga. Dia style gitu. Dia sembang, dia suka sembang bola dengan politik. Sebab dia tahu kita kaki bola kan. Dia kata, Ustaz, tu penyokong Liverpool Pak Haji. Dia kata. Sebab dia tahu saya Manchester. Kan. Jadi sembang. Rupanya awal bulan baru ni, itulah last saya jumpa dia lah. Last saya bersembang. Lepas seminggu lepas tu dia meninggal. Yang saya nak ceritanya tuan-tuan ialah cara dia meninggal dan lokasi dia meninggal. Saya tanya AJK, haji kita ni meninggal masa bila? Dia kata, Ustaz, dia meninggal dalam surau Ustaz. Meninggal dalam surau, orang jumpa dia pukul 3:30 pagi atas sejadah, mati seorang-seorang dalam surau. Tuan-tuan, dia duduk munajat seorang-seorang tanpa gangguan manusia. Lepas tu Allah ambil dia masa itu. Ini kita kata kematian yang dicemburui lah. Pada saya itu mati yang baik, insya-Allah. Kan? Dan dia pun memang orang baik, 60 lebih kot. Saya tanya, sakit apa? Dia ada kencing manis Ustaz. Dia semayang pun, kalau waktu macam ni kuliah, dia akan duduk belah kanan ni, duduk atas kursi, semayang pun situlah tempat dia, depan tirai muslimat situ. Dia kencing manis, tapi dorang syak mungkin serangan jantung lah. Kan? Jadi nak sebutnya mati. Tapi ending tu ending yang baik dan sangat cantik lah pada saya. 3:30 pagi, berjubah,
Seorang-seorang atas sejadah. Tu kira cantik punya pengakhiran. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ulama pun sebut hidup kita ni macam sebuah buku. Ni macam buku ni. Kan? Hidup ni macam buku, ulama kata. Ni kulit depan ni tarikh lahir kita. Kulit belakang sekali ni tarikh mati besok. Dan ulama kata tak penting buku ni tebal mana. Maknanya hidup berapa puluh tahun itu tak penting. Tapi ulama kata yang penting apa isi kandungan buku itu. Kan? Tebal nipis tak penting kata ulama. Maknanya hidup 50 tahun ke okey juga, 25 tahun pun okey, 100 tahun ke Allah bagi okey je. Tak kira lah tebal nipis buku ni, itu bukan ukuran. Tapi kata ulama, apa isi kandungan buku itu yang paling penting. Bukan nipis tebalnya. Tak, bukan panjang umurnya ustaz 100 tahun baru mati. Bukan. Itu rezeki dia lah, 100 tahun ke 200 tahun biarlah. Tapi isi dia tu, isi buku tu, catatan diary tu. Dan ulama ajar kita macam ni tuan-tuan. Buku ni sekarang ni makna katalah kita umur saya 46, makna muka surat 46 lah contoh lah. Dan sebelum sampai kuliah akhir yang kita tak tahu muka surat berapa ni kan, ulama kata selama kita masih dicatat di sini, masih diselak sehelai-sehelai apa yang kita buat harian kita baik buruk, ulama kata sebelum sampai kuliah akhir ni boleh dipadam lagi. Boleh faham maksud dia tu? Maknanya sempat lagi kalau nak bertaubat sebelum sampai kulit akhir ni kan. Belum sampai tarikh mati ni boleh selak-selak tengok, ni tahun lepas ni ada buat-buat tak elok ni, padam. Padam tu maksud taubat tak? Kita taubat, kita minta ampun, kita istighfar, kita menyesal. Sempat lagi sebelum kulit akhir tu sampai. Jadi ingat, masuk dalam kepala kita, hidup aku ni macam sebuah buku saja. Yang penting isi kandungan buku itu, dan selama aku belum sampai muka surat akhir, aku boleh selak lagi muka surat belakang-belakang ni dan boleh padam lagi. Boleh padam maksud dia boleh menyesal, boleh bertaubat insya-Allah. Sebab itulah tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita kena mengaji supaya benda-benda macam ni kita faham. Kan? Biar kita tahu, kita reti jalan hidup. Kadang manusia hari ni buat kerja bukan-bukan tuan-tuan. Saya tengok dalam berita semalam. Buat malu lu kelang aja. Haji Kahar tu. Rasul Melayu kan. 10-15 tahun lepas kan dah kena tangkap. Lepas tu dengar-dengar dah bertaubat dah. Kita pun dengar dah lega dah dia bertaubat kan. Kena tangkap pula kemarin dulu. Pasal sebar ajaran sesat lagi, mengaku Rasul Melayu. Jadi tuan-tuan, satu je kita nak beritahu, orang Melayu tak layak jadi Rasul. Tak payahlah kan. Dan Nabi pun dah beritahu 1400 tahun dulu. Nabi kata la nabiyyi min ba'di, full stop. Nabi kata tak ada lagi Nabi selepas aku. Habis cerita. Jadilah pengikut Nabi yang terbaik, bukan declare diri jadi Nabi pula. Tak salah tuan-tuan. Buat malu lu kelang gombak aja kan, tak payah. Sebab gombak ni semua ada kan. Ulama pun ramai, Syiah pun ada, semua ada tuan. Ajaran sesat pun ada, semua ada. Kan, yang baik, yang tak elok, yang elok semua ada kat gombak ni, tempat berlonggok semua. Jadi sebab itulah tuan-tuan, satu benda yang saya nak tambah sikit. Saidina Ali pesan. Saidina Ali ni kita biasa dengar lah kan, Ali bin Abi Talib, dia sepupu Nabi. Saidina Ali digelar karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya. Dia seorang je dapat title tu berbanding sahabat lain kan.
Sebab dia antara kanak-kanak yang terawal memeluk Islam. Dia antara lapisan awal generasi muda yang awal meluk Islam. Umur dia 11-12 tahun masa tu. Dan dia dapat jolokan itu sebab apa? Sebab masa dia kecil, sampailah dia nak memeluk Islam, masa zaman dia belum Islam itu, dikatakan Saidina Ali tidak pernah menyembah walau satu patung berhala sekalipun. Sebab apa dia tak sembah? Sebab masa kecil dia membesar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan bila datuk Nabi nak meninggal, kan dia wasiat dekat Abu Talib, anak dia. Abu Talib kan anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datuk Nabi kan. Abu Talib pak cik Nabi atau pak saudara Nabi. Jadi Abdul Muttalib pesan, wahai Abu Talib, aku nak mati ni, nanti kau ambil Muhammad ni, kau jaga macam anak engkau sendiri. Jadi Abu Talib ambil wasiat tu dan dibelalah Nabi. So Saidina Ali dia membesar dengan Nabi dalam rumah yang sama. Dan dia tengok semua benda baik yang Rasulullah buat. Sebab tu dia tak pernah sembah berhala pun. Kan. Dan yang kedua, dia ada satu gelaran juga yang lain, tapi tak berapa masyhur sangat lah, iaitu Ali Al-Hukama. Ali Al-Hukama, Ali yang bijaksana. Hukama ni daripada perkataan hakim kan. Hakim ni cerdik lah. Kalau tak cerdik tak boleh jadi hakim kan. Jadi Al-Hukama mana Ali yang cerdik pandai, otak yang genius. Itu satu lagi, tapi tak apa popular lah. Yang paling popular di Malaysia tongkat Ali. Itu yang paling popular sekali. Jadi tuan-tuan, satu hari orang tanya Saidina Ali. Ada orang tanya dia. Ini memang saya suka dengan benda ni. Bukan suka apa, maknanya sebagai ingatan pada kita dan bekalan untuk kita lah. Ya. Apa soalan yang orang tu tanya dekat Saidina Ali? Dia kata, wahai Ali, apa benda yang susah dan yang paling susah? Dua soalan tuan. Apa benda yang susah dalam dunia ni dan yang paling susah? Yang susah tu apa? Yang paling susah tu apa? Kan? Kalau orang tanya saya soalan macam tu, susah jawab lah. Jawapan dia susah nak jawab. Sebab soalan dia pun susah kan. Apa benda yang susah dan yang paling susah? Tapi sebab Saidina Ali ni genius kan, otak dia bergeliga, dia jawab. Dia kata yang susah ialah alam barzah. Yang susah besok ialah kubur. Mati maksud dia, susah. Yang susah ialah barzah atau kubur atau mati. Yang paling susah, kata Saidina Ali, ialah bila mati tak ada bekalan yang dibawa. Allahu Akbar. Mati itu susah dah. Alam barzah tu susah dah. Tak kena gaya besok, dengan sempit, dengan gelap, dengan kala jengking, susah lah tak, ceritanya susah. Tapi lagi susah, kata Saidina Ali, bila kamu terjun dalam alam barzah itu, bila kamu mati, kamu tak bawa bekalan. Tu lagi susah. Sebab itulah tuan-tuan, ibu ayah sekalian, ini yang sedang kita buat. Inilah yang saya, tuan-tuan, ibu-ibu dan semua sahabat yang menonton live malam ni, ini yang kita buat, iaitu siapkan bekalan. Tak, rebut bekalan yang ada ni sementara boleh. Besok kalau dah tak boleh, dah payah dah kita ni. Sebab kita ni makin hari makin berumur, makin hari makin lemah, makin hari makin tak kuat fizikal kita kan. Mental kita pun makin hari makin lemah. Mata pun tak apa nak nampak, lutut pun tak apa nak kuat dah. Dia fitrah dia begitu. Jadi sementara apa sahaja ruang-ruang kebaikan yang kita boleh buat,
bismillah, sapu bersih tuan, sebelum ajal maut itu datang. Kan sebab saya kata tadi kan, kematian ni kita dah tengok tiap-tiap hari. Hari ni ada 3 kematian COVID, penambahan 3 kes baru mati. Hari ni pun tinggi kan tuan, 143 kes. Dan baru ni kita ada tengok ada 3-4 sekawan yang tidur dalam kereta kan, 3 dah meninggal, 1 ni masih tak apa stabil lagi, mati. Dia mati ni bukan nak nanti tidur dalam kereta mati kan. Mati tu sebab ajal dah sampai kan. Kalau orang Melayu kata berpantang maut sebelum ajal. Yang kena bim jatuh baru ni tu tak mati pun kan, sebab ajal dia belum sampai. Bim tu jatuh sebelah dia je, cuma patah lah selangka dengan bahu kiri tu, patah lah. Jadi itu ajal. Maknanya dia bukan kira nak nanti tidur dalam kereta buka aircon mau mati, tak. Itu asbab saja. Ajal sampai tak nanti nak tidur dalam kereta, tidur kat rumah pun mati tak. Jatuh kena 4 bim tak mati. Kita duduk bawah pokok rambutan kena 4 bawah rambutan mati. Tak payah bim kalau ajal tu dah sampai tak. Dia cerita dia gitu. Jadi apa pun tuan-tuan, ibu ayah sekalian, atas diri kita lah preparation yang kita kena buat. Sebab Sayyidina Ali dah bagi satu SOP dia, kalau kamu masuk dalam kubur tak ada bekalan yang kamu bawa, itu yang paling susah sekali. Dan ingat tuan-tuan, bila susah di akhirat, cerita dia seksaan dan api neraka, itu saja. Na'udzubillahi min zalik. Jadi inilah yang saya, tuan-tuan, ibu-ibu, yang kita sedang buat, yang kita sedang usahakan, iaitu mencari bekalan, siapkan bekalan, buatlah apa pun yang terbaik, walau sikit walau banyak, yang penting setiap benda baik kita buat tu niatnya betul-betul kerana Allah, lillahi ta'ala, ikhlas, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran yang paling terbaik untuk kita semua. Usaha tu kena ada kan. Sebab ialah kita dah baca dah hadis tu di awal tadi, kebaikan tu bukan 1 pahala, minimanya 10. Maknanya banyaklah tuan-tuan. Allah nak bagi kita tu sangat banyak. Sebab Allah sayang pada umat, pada hamba-hambanya. Dan kita kena ambil peluang-peluang ini. Sebab cukuplah dunia yang kita dah pijak ni, cukuplah apa yang kita dah hadap hari ni, rezeki yang Allah dah bagi, usia yang Allah dah bagi, berapa puluh tahun dah kita hidup ni, itulah rezeki kita. Ke depan kita tak tahu berapa lama lagi. Jadi sementara ini tuan-tuan, manfaatkan sebaik yang mungkin. Boleh baca Quran, kita bacalah ya. Jadi tuan-tuan, waktu isyak pun dah masuk, jadi kita kena berhenti setakat ni dulu insya-Allah. Kesimpulan akhir, teruskan mengaji, teruskan buat baik, teruskan beramal, tinggalkan benda-benda yang tidak elok atau yang merugikan kita. Mudah-mudahan Allah mengganjari kita sebaik-baiknya di akhirat besok, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.